Assalamualaikum guys, welcome back. Benda ni seriously aku cakap dengan korang memang regular. Dan boleh dikatakan ini kali pertama aku dengar. Selalu kita dengar mak bapak komen ataupun komplain pasal orang luar yang duk cium anak diorang tanpa kebenaran, ataupun bagi makan benda-benda yang mak bapak kandung sendiri pun tak pernah dan juga tak nak bagi anak-anak diorang makan. Tapi yang paling baru ni memang dahsyat gila. Kisah dia, ada seorang tiktokers ni yang muat naik satu video yang mana dekat situ dia meluahkan perasaan kecewa, perasaan kesal dia kerana orang yang dia kenal dah pun menyusu anak dia tanpa kebenaran. Benda ni jadi masa akikah Haida last week. Tapi sampai hari ni saya masih teringat-ingat, and bila saya ingat saya stres sampai rasa nak nangis. Sebelum ni kita just tengah kita tak nak orang cium anak kita tak nak orang luar peluk anak kita sebab kita takut macam penyakit. Tapi saya kena orang direct breastfeeding anak saya tanpa izin saya, and orang yang buat tu juga orang yang terdekat gila dengan saya. Sampai sekarang saya rasa saya dah tak ada kepercayaan dekat orang, sebab orang terdekat tu yang hancurkan kepercayaan saya dekat orang lain. Dia direct breastfeeding Haida masa sebelum majlis Haida berlangsung. That time tu saya tengah busy angkat-angkat barang, and then masa saya sampai je dia terus minta Haida kat saya. So saya just bagilah sebab orang terdekat kan. Saya tak expect pula dia boleh buat bukan-bukan. Tapi tiba-tiba masa saya angkat-angkat barang tu, saya nampak dia tengah macam buat something ke belakang kat dalam surau terbuka. Rupanya dia tengah susukan Haida. Saya dah marah dia. Saya cakap, kau ni memang bab kan? Alasan dia sebab anak saya nangis, padahal anak saya baru je lepas susu dengan saya. So saya memang tak nak terima alasan dia tu. And saya tak tahulah sampai bila saya akan dihantui dengan benda ni. And anak saya, dia minum milk formula and susu badan. So tak ada isu pun yang kau boleh buat sesuka hati. Kalau fikiran orang waras, dia tak akan berani sesuka hati nak direct breastfeeding ke anak orang. Dia kalau budak tu nangis sekalipun, dia akan panggil mak dia untuk susukan anak dia sendiri. Dan yang mengejutkan, bukan sekali je individu tu bagi susu dekat anak tiktokers ni, tapi sebenarnya 2 kali. Bukan sekali, dia buat 2 kali. First kantor dengan saya, second kantor dengan mak saya. Yelah, Haida ada mak saya ada suami. Tapi dia boleh buat sesuka hati dia je. Mungkin bila orang yang dah ada perasaan, dia lah ibu yang sangat bagus, dia boleh buat sesuka hati dia je ke anak orang lain. Itulah, bila dia nasihat orang pandai, tapi dia sendiri yang buat benda yang orang tak suka tu dekat orang lain. Kalau dia bagi formula, saya tak ada masalah lagi. Tapi ni susu badan dia. Banyak faktor yang kita kena fikir. Satu pasal hukum, lepas tu faktor kesihatan, kebersihan. Masa saya cakap dia, saya tak akan maafkan dia. Sebab benda ni berkaitan dengan Haida. Kalau benda lain saya boleh lagi maafkan. Serius aku cakap dengan korang, regular. Aku sendiri pun tak tahu apa motif sebenar perempuan tu. Kalau kata mak kucing tu, aku faham lah. Kalau kata bengkak susu tu dikhawatiri mak kucing tu boleh sakit dan juga mungkin boleh hilang nyawa. Ni masalahnya kau manusia. Kalau kata dah bengkak tu, kau pergilah pam, kau pergilah simpan bagi dekat anak kau makan. Tak pun kau kumpul banyak-banyak, kau buat milkshake, lepas tu kau pergi bagilah kat husband kau. Tapi apa-apa pun, aku tengok, aku check dekat ruangan komen dan ramai sebenarnya yang bertanyakan soalan yang lebih kurang sama. Habis kalau kata dah minum tu, maksudnya individu tu dah jadi ibu susuan lah. Okey, untuk yang tu aku explain, aku elaboratekan untuk korang. Ikutkan kata pensyarah kanan Akademi Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Zilal Saari dekat Harian Metro, syarat untuk jadi ibu susuan memerlukan 3 perkara utama, iaitu ibu, anak dan susu ibu. Hukum untuk susukan anak angkat ialah harus. Apabila kita sebut ibu, dia mestilah wanita Islam, tapi tak disyaratkan berkahwin atau hamil. Bayi pula harus berusia kurang 2 tahun dan susu digunakan adalah susu ibu berkenaan. Untuk melengkapkan syarat anak susuan, ibu perlu menyusukan bayi berkenaan sekurang-kurangnya 5 kali kenyang. Pemberian susu boleh dibuat sama ada secara terus, menggunakan botol ataupun cawan. Menjelaskan banyak salah faham dalam kalangan wanita yang menyusukan anak angkat, anak saudara atau bayi kenalan, Dr. Zilal berkata, kenyang yang disebut dalam syarat perlu ditentukan menerusi 3 cara. Pertamanya, pengukuran milimeter. Jika bayi berkenaan sudah biasa menyusu menggunakan botol dan kita tahu jumlah mana yang boleh mengenyangkan, itu lebih mudah. Keduanya, ditentukan daripada tindak balas bayi itu sendiri. Sama ada dia lepaskan puting dan juga sendawa kerana kenyang atau masih menangis berikutan tidak mendapat susu mencukupi. Maksudnya kalau kata menangis tu tak cukup tu, sumbat lagi.
Akhir sekali adalah naluri ibu itu sendiri. Lazimnya ibu yang menyusukan bayi akan tahu bila bayi mereka kenyang. Jadi terpulang kepada ibu untuk menilai sama ada tempoh penyusuan itu mencukupi dan bayi kenyang. So, aku harap korang semua jelas dan juga faham. Kalau ikutkan hukum dekat dalam Islam, tak ada apa-apa masalah pun. Cumanya, aku tetap juga faham, kau suka hati kau je celup mulut anak orang dekat kulit kau, kita sendiri pun tak tahu sama ada bersih ataupun tak. Buatnya berkudis ke, bernanah ke, berpenyakit ke, siapa yang nak tanggung? Bukanlah nak menghina, tapi kita fikir the worst case scenario. Mungkin kau sendiri rasa bersih lah, tapi orang lain fikir macam mana? Babak baby orang ni, kau jangan nak ikut suka hati mak bapak kau je. Dapatkan kebenaran mak, bapak, anak tu dulu, barulah kau boleh buat apa benda yang kau nak buat. Ini kita orang dah penat-penat jaga anak, ada guideline sendiri macam mana cara untuk jaga, macam mana kita nak besarkan anak kita. Lepas tu kau suka hati je duk langgar benda tu semua. Na'udzubillah lah, minta dijauhkan. Tapi let's say lah kalau kata budak tu sakit, kau paling kuat pun apa yang kau buat, silap setakat kau hantar WhatsApp je. Dek, akak minta maaf akak tak sengaja. Akak doakan semoga dipermudahkan. Lepas tu dah kau pergi sambung nyusu kau punya anak jiran pula. Aku personally tak adalah nampak parah sangat pasal isu ni, tapi aku faham perasaan mak ayah dekat luar sana tu. Apa pun tak kisah, apa yang kita buat pun tolong jaga adab dan juga etika. Jangan ingat apa yang kita buat tu semua orang akan setuju. Dan akhir kata pepantun, okey nama atas kayu. Kayu mahal, kayu gaharu. Punya sangap nak menyusu, kau ingat anak lembu. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.